Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang sangat bermakna ini, dengan kita menantikan tibanya waktu Isyak nanti untuk didirikan solat fardu Isyak berjamaah, insya-Allah kita akan meneruskan bacaan dan perbincangan berkenaan amalan-amalan yang menjadi insya-Allah keutamaan bagi kita untuk diamalkan berdasarkan dalil-dalil yang ditunjukkan kepada kita apakah keutamaannya, ya. Jadi kembali kita melihat kepada rangka kefahaman kita yang lebih luas, yang lebih umum, bahawa hidup kita ini pastinya ada tujuan, ya, pastinya ada tujuan. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat dinyatakan firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Yang mana Allah Taala berfirman, mafhumnya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya jadi mereka itu beribadah kepadaku. Jadi secara umumnya tujuan hidup kita ini adalah suatu pengabdian diri kepada Allah. Itu dia punya terma ataupun terms yang umum. Maka kalau kita nak perhalusi lagi, lebih lagi lah pelbagai bentuk ibadah yang boleh kita teliti, yang khusus dan umumi. Baik. Jadi kita, ya, semakin hari masa semakin berlalu. Sekarang dah masuk bulan 2 dan tidak lama lagi insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita dengan Ramadan pada bulan hadapan, ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala telah kurniakan, ya, kepada kita keutamaan Ramadan, maka kita mulakan niat kita, kesungguhan kita, apa kita nak buat bulan depan ni bila Ramadan datang. Mulakanlah persiapan kita, persiapkan mental kita. Ya, umpamanya kalau sekarang ni waktu subuh kita belum lagi ada momentum, maka kita mulakan daripada sekarang usaha kita. Kita latih diri kita untuk dapat bersedia lebih awal untuk subuh. Sebab nanti kan kita nak bangun untuk sahur, maka kita boleh mulakan. Itu nak menunjukkan kesungguhan kita untuk menerima ketibaan Ramadan yang tidak lama lagi. Bulan hadapan kan, bulan 3 kan. Mudah-mudahan kali ini kita mantapkan lagi, kita hebatkan lagi performance kita bulan Ramadan pada tahun ini berbanding tahun yang lepas, ya. Rasa macam baru saya lagi kan kita buat tazkirah Ramadan tahun lepas kan. Dah nak masuk Ramadan yang baru. Baik. Pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kita pada halaman 148, yang mana judulnya berkenaan dengan kelebihan tahlil, ya. Tahlil yang mana merujuk kepada ungkapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, bacaan tahlil selepas salam untuk salat subuh dan maghrib. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlihi qabla an yatakallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat kana lahu bi kulli wahidatin minhunna 10 hasanat wa maha anhu biha 10 sayyi'at wa rufi'a lahu biha 10 darajat wa kana lahu bi kulli wahidatin minhunna adla raqabah wa kana yawmahu dhalika fi hirzin min kulli makruh min asy-syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa asy-syirk. Daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesiapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir sebelum berkata-kata. Jadi panduan kepada kita, lepas kita solat fardu subuh, kita bagi salam dalam keadaan tahiyat akhir, kita jangan berubah lagi, kita masih dalam keadaan yang sama, kedudukan tahiyat akhir. Ini secara umum lah. Kalau kita ada kemampuan, kalau mereka yang ada keuzuran, bolehlah ya, mungkin dia sakit kaki ke, sakit otot ke, boleh diubah. Namun secara umumnya, jika kita ada kebolehan ya, kita teruskan dalam keadaan duduk sedemikian tahiyat akhir ini berdasarkan hadis ini. Okey, duduk dalam keadaan tahiyat akhir ya, kita baca 10 kali tasbih ini, tahlil ini ya. Sebelum dia berkata-kata, dia membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini dibaca 10 kali. Waktu bila subuh dan maghrib. Yang ni 10 dan maghrib. Ini panduan dia. Panduan daripada hadis ini, yang mana kita baca sebanyak 10 kali ya, tahlil ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Tambah biyadihil khair. Kalau kita dah biasa baca selalu tu, tak ada biyadihil khair kan. Okey, baik. Bila kita baca 10 kali, maka ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan. Maka dapat, paling sikit dapat 100 kebaikan ya. Sebab kita baca 10 kali. Setiap kali itu diberikan 10 kebaikan. Maka 10 darab 10, 100. Kemudian dihapuskan daripadanya 10 kejahatan dosa. Maka kalau baca 10, 100 lah ya. 100 kebaikan dapat, 100 kejahatan ditolak, dihapuskan. Kemudian diangkat baginya 10 darjat. Ya, maka 100 darjat diangkat. Yang ini yang kita nanti, bila kita teringat nanti kan, di akhirat sana nanti, ahli syurga ni bila dia nampak kedudukan tingkat syurga yang lebih tinggi, dia nampak hebatnya nikmat yang Allah kurniakan bagi penghuni syurga yang lebih tinggi, maka dia rasa cemburu, dia rasa menyesal. Kenapa kat dunia dulu dia tak betul-betul rebut peluang ya? Maka di sini kita lihat, maka insya-Allah 10 kali dibaca dan diangkat 10 darajat kedudukan. Baik. Dan dia diberi pahala seperti dia membebaskan seorang hamba untuk setiap kali semua bacaan itu. Dan dia pada hari itu terjaga daripada segala perkara yang dibenci daripada syaitan. Dan tidak ada satu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik, namanya kutukan Allah. Jadi subhanallah ya, dengan kita meneliti ya amalan yang boleh kita lakukan ya, umpamanya solat subuh ya, kita mulakan pagi kita kan, rebut peluang ini. Kalau tak boleh nak buat kerak pun, pasang niat esok nak cuba sekali, nak amalkan ya, nak mengambil semangat mengamalkan ilmu. Yang ini yang dididik oleh ustaz-ustaz kita, para masyayikh rabbani kita ya, ustaz-ustaz yang hati mereka ni terang ya, jernih jiwa mereka ni. Mereka mendidik kita belajar ilmu ini bukan tujuan seronok-seronok, tetapi dengan tujuan nak dapatkan kebaikan. Antaranya ialah kita nak rebut peluang kebaikan yang diperoleh daripada ilmu. Maka kita rebut peluang, cuba amalkan walaupun sekali. Mudah-mudahan ada barakah ilmu tersebut. Jadi lihat di sini ya, insya-Allah dengan kita membaca tahlil ini 10 kali selepas solat fardu subuh, sebelum kita mengalihkan kedudukan tahiyat akhir itu, maka kita baca 10 kali. 10 kebaikan, memberikan 100 kebaikan, 100 kejahatan ditolak, dihapus, dinaikkan ya, 100 darajat, kemudian pahala membebaskan hamba. Dan pada hari itu insya-Allah kita akan terpelihara daripada perkara-perkara yang dibenci, yang berasal daripada syaitan. Dan tidak ada dosa yang dapat membinasakan kita melainkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk kepada nota kaki tersebut ya, yang mana dinyatakan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dengan sanad yang hasan. Okay. Baik. Panduan beramal ya, ini lanjutan kepada yang kita bincangkan tadi. Panduan beramal selepas bagi salam untuk solat subuh dan maghrib ya, subuh dan maghrib, maka kita kekalkan kedudukan kita, cara duduk tahiyat akhir
dan kita tak bercakap-cakap. Bacalah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi ada riwayat yang menyatakan biyadihil khair kan, ada yang tidak menyatakan, ya. Maka boleh pilih. Kemudian, ya, tengok di situ apa yang kita baca itu. Pertamanya kita mulakan dengan kalimah tauhid. Ingat tak dulu kita baca, kita sebut bahawa sesiapa yang akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, maka insya-Allah akan masuk ke dalam syurga. Itulah kalau kita perasan balik kan drama-drama Melayu, bila sampai umur nak habis tu pakat kita duk talqinkan, bacakan la ilaha illallah. Betul lah, itu memang panduan agama kita. Kita membantu mereka yang sedang hampir kepada maut. Kita mengajarkan dia untuk menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan, ya, masuk ke dalam golongan yang Nabi bagi tahu tu, ya. Mereka masuk ke dalam syurga akhir hayat mereka dengan menyebut la ilaha illallah, ya. Baik. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Allah Taala Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kekuasaan kerajaan, baginya pujian, dan dia menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa atas segala perkara. Jadi memang besar, ya, dia punya principle, fundamental essence of zikir ini, ya. Kita membicarakan soal tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lihat catatan yang diberikan di sini, ya. Bagi yang solat duduk kerana bagi yang solat duduk dengan melunjurkan kaki kerana sakit, keudhuran dan lain-lain, kekalkan cara begitu sehingga selesai membaca bacaan di atas 10 kali. Maka lihatlah di sini rahmat dalam Islam. Maka lihat, raikan kedudukan masing-masing bagaimana. Semasa kita tahiyat akhir, teruskan begitu, kan. Bagi yang duduk di atas kerusi, kaki dikekalkan sebagaimana dia duduk tahiyat akhir, ya. Dan tidak disilang-silangkan, ya. Jadi ikut keadaan masing-masing. Kita solat macam biasa ke, kita solat duduk kaki menunjur ke, solat atas kerusi ke, maka yang terakhir masa kita baca tahiyat, bagi salam, maka kita retain macam tu, ya. Baik. Jika seorang merubah kedudukan kaki selepas salam, seumpamanya terus bersila dan berkata-kata sebelum sempat menghabiskan bacaan tadi sebanyak 10 kali, dia tidak mendapat pahala yang disebutkan dalam hadis. Walau bagaimanapun, dia akan mendapat pahala menurut apa yang dibaca. Jadi bagi kita, ya, yang betul-betul, ya, nak, orang kata apa, nak mengikut dalil, ya, ataupun, ya, apa yang telah ditunjukkan, maka kita ikut betul-betul, ya, ikut kemampuan kita, ya. Okey. Untuk solat lain selain daripada subuh dan maghrib, bacalah 3 kali tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, kan. Subuh dan maghrib kita baca 10 kali. Kalau yang lain tu dibaca 3 kali. Keterangan, setelah membaca bacaan di atas sebanyak 10 kali untuk solat subuh dan maghrib sahaja, barulah kita rungkaikan, kita lepaskan kaki kita dan duduklah secara iftirash ataupun bersila. Baru lepas itu kita ubah kedudukan kaki kita dan kita baca doa seterusnya, iaitu apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami daripada neraka. Kalau baca seorang-seorang, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka. Kalau nak guna dhamir ajirna, maka kita niatkan yang dikatakan kami itu, kita sekalikanlah, ya, muslimin dan muslimat yang lain. Dibaca berapa kali? 7 kali. Okay. Yang ini saya pernah terdengar lah daripada almarhum, ya, Ustaz Ahmad Fahmi bin Zamzam. Beliau menyebutkan, ya, kenapa 7 kali? Neraka ada 7 neraka, kan. Kita minta keselamatan daripada ke-7 neraka tersebut. Baik. Di sini adalah dalilnya, panduannya kepada kita berkenaan dengan bacaan tersebut. Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar.
Jadi kalau apa yang saya belajar lah ya, kita baca ajirni minan nar. Sebab masa kita duduk berzikir lepas solat itu masing-masing baca Jadi baca Allahumma ajirni minan nar ya. Tapi kalau nak baca ajirna pun tidak ada masalah. Sebagaimana kita katakan tadi, kita niatkan sekali kita mewakili diri kita dan ahli keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat ya. Baik. An Abdurrahman ibn Hassan al-Kinani أن مسلم بن الحارث التميمي حدثه عن أبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك تلك كتب الله لك جوارا من النار. Daripada Abdurrahman bin Hasan al-Kinani berkata, sesungguhnya Muslim bin Al-Harith al-Tamimi, dia berkata daripada ayahnya, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, ayah kepada Muslim, iaitu apa dia? Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata dengan orang lain, orang ramai, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Maka sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata dengan seseorang daripada orang ramai, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kerana maka sekiranya kamu meninggal dunia pada malam itu, maka Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Lihat ya, subuh ini adalah permulaan bagi siang pagi, siang hari ya. Manakala maghrib ini pula permulaan kepada malam. Jadi kita lihat ya, setiap hari ini ada 2 kali ya. Kita orang kata apa, macam dia punya takat dia punya time frame kita ya, untuk siang dan malam. Subuh itu sebagai permulaan siang kita dan maghrib itu sebagai permulaan bagi malam kita ya. Jadi subhanallah, kalau kita melazimi perkara ini, subhanallah, setiap hari ya, kita mulakan hari kita, siang kita dengan meminta Allah selamatkan kita daripada api neraka. Malam pun sama kita mulakan. Maka lihat ya, sangat besar ya keutamaan dan peluang yang perlu kita rebut ini. Baik. Catatan untuk solat lain selain daripada solat subuh dan maghrib, bacaan pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir dibaca 3 kali, dan bacaan yang kedua dibaca 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Jadi kita ingat balik, subuh dan maghrib kita buat 10 la ilaha illallah tu sampai habis, dan Allahumma ajirni minan nar tu 7 kali. 10 tambah 7 untuk subuh dan maghrib. Dan selain itu kita baca 3. Baik. Catatan nombor 2, boleh juga menggunakan sirah, bentuk bukan ucapan dalam bentuk jamak ramai ajirna, selamatkan kami daripada api neraka. Jadi pada masa yang sama niatkan ya, kita rangkum sekali, kita mohonkan itu untuk mak ayah kita, ahli keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan satu lagi termasuk guru-guru kita lah ya, guru-guru kita. Mudah-mudahan ya beroleh barakah ilmu tersebut. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'adlu 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun 'amala akthar min dhalik." Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Apa hadis ini menyatakan?
Hadis ini menyatakan siapa yang membaca tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dia baca sebanyak 100 kali sehari, maka pahalanya menyamai memerdekakan 10 orang hamba untuknya. Dituliskan 100 kebaikan untuknya, dihapuskan 100 keburukan daripadanya, dan dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindung dia daripada syaitan bermula pagi sampai petang, dan tidak ada orang pun yang lebih utama daripada apa yang dia baca, kecuali kalau orang itu dia baca lebih daripada bilangan tersebut. Sekali lagi ya, keutamaan tahlil la ilaha illallah. Baik, muka surat 154, panduan beramal. Ini panduan yang boleh kita ambil. Bacalah 100 kali setiap hari tahlil ini ya. Baik. Jadi macam mana lah ni? Banyak sangat ni. Zikir-zikir ni macam mana ni? Banyak sangat ni. Masya Allah Baik. Apa yang boleh kita buat ialah paling tidak macam mana kita duk sebut sebelum ni, daripada apa yang kita belajar ini, paling sikit, paling common kita buat sekali seumur hidup kita. Cuba buat sekali sahaja. Nak ambil peluang, ambil semangat mengamalkan ilmu yang kita belajar. Baik, itu paling minimum. Seterusnya, saya cadangkanlah, saya promote, saya kempen kepada diri saya juga. Cuba pilih satu yang boleh betul-betul kita nak jadikan, orang kata apa, panutan kita. Kita betul-betul nak beramal, tak mau tinggal. Cuba pilih salah satu daripada zikir tersebut. Sebab kalau kita nak buat semua, mencabar kan. Dengan keadaan situasi hari ini ya, kita sibuk dengan pelbagai urusan, maka boleh pilih salah satu zikir yang kita nak jadikan betul-betul kita nak amalkan. Umpamanya apa dia? Sebelum ni kan kita baca fadilat ayat kursi kan selepas solat, maka boleh dijadikan. Pegang betul-betul, tak mau lepas. Itu umpamanya. Selebihnya bolehlah pilih yang mana yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Nanti buat suatu bentuk nota, macam reminder lah kan. Ini apa zikir yang kita nak buat, nak jadikan amalan kita. Baik. Mengapa benda ini akan membantu kita, menyelamatkan kita? Kerana dengan kita menyibukkan fikiran kita, kita menyibukkan diri kita, kita padatkan masa kita dengan amalan-amalan kebaikan, maka kita telah menutup ruang kepada benda-benda yang kurang elok. Itu antara hikmah dia. Sebab itu dalam sebahagian orang kata apa, secara amali ini kan, ada yang merujuk sebagai orang kata apa, tariqah ataupun amalan-amalan amali ini. Maka ada amalan zikir yang mereka telah letakkan, umpamanya sekian jumlah zikir untuk diselesaikan. Kenapa? Kerana ini antara tujuannya nak menyibukkan kita dengan kebaikan, nak menyibukkan kita dengan zikir. Sebab kita risau bila kita ada masa yang terluang, nanti kita terdedah kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Baik. Sama jugalah nanti bulan Ramadan kan. Saya dah dengar benda ni banyak kali dah, tapi saya sendiri pun masih lagi tak mampu nak lakukan. Sebahagian ustaz-ustaz kita beritahu bagaimana orang-orang soleh sebelum ini, bila mereka Ramadan ni mai ni, mereka ni dah macam buat persiapan yang sangat hebat. Betul-betul nak, orang kata apa, nak disconnectkan diri mereka daripada dunia ni yang melalaikan waktu Ramadan nanti. Boleh kata macam bila Ramadan mai tu, dia bagi ucapan selamat tinggal lah kepada anak-anak dia ke, jiran-jiran dia ke. Nanti lepas Ramadan ni kita jumpa balik. Nak menunjukkan kesungguhan mereka lah tumpuan yang mereka nak berikan. Itulah hari ini itulah banyak benda-benda yang boleh mengganggu tumpuan kita. Saya pernah terbaca lah orang kata apa, penulis-penulis, pengkaji-pengkaji semasa kan, yang membicarakan tentang apa dia, digital minimalism nak menceritakan bagaimana
Sekarang ini sebahagian pihak kapitalis yang menjana keuntungan daripada apa dia? Sosial media. Mereka akan cuba mewujudkan features ataupun ciri-ciri yang menyebabkan ketagihan kepada pengguna sosial media. Kalau kita perhatikanlah perkara ini, ya, sentiasa nak scroll, nak dapatkan sesuatu. Jadi itu antara apa yang mereka lakukan, ya. Sebab mereka nak menjana keuntungan daripada masa yang telah diluangkan oleh pengguna, iklan-iklan yang mereka siarkan. Jadi itulah, ya, banyak orang duk counter balik. Dia kata apa salahnya kan, kita duk tengok sosial media, kita tengoklah benda-benda yang baik, kan? Tapi itulah saya risau dan takut nanti kita terbabas juga. Kita terbaca benda-benda yang tak begitu menguntungkan, ya. Jadi sama-samalah kita rancang, bulan Ramadan nanti bagaimana kita nak optimumkan, masa kita. Rugi sangatlah, rugi sangat kalau kita tak ada perancangan bulan Ramadan nanti nak elakkan pembaziran masa. Kan, kita cubalah sedaya upaya yang boleh. Baik, kita teruskan, ya, pada halaman 155 berkenaan dengan membaca tahlil ketika masuk pasar. Masuk pasar. Pasar ni kalau hari ini luaslah dia punya bentuk dia, kan. Pasar tani, pasar malam, ya. Pasar raya yang moden, kan, yang ada aircon semua tu, kedai-kedai apa semua tu. Okey, baik. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqan. Suq tu maksudnya pasar, ya. Kalau pasar malam apa dia? Suqul lail. Minal aswaq. Suqan minal aswaq. Dia masuk, satu pasar daripada pasar-pasar. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang masuk ke pasar daripada pasar-pasar lalu membaca tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang memiliki kebaikan dan dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah menulis 1,000,000 kebaikan untuknya, menghapus 1,000,000 kesalahan daripadanya, dan mengangkat 1,000,000 darajat untuknya. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim dan Imam Ad-Darimi. Baik, jadi pasar ni macam-macam lah ada, kan. Macam-macam ada di pasar, dan manusia pun pelbagai manusia yang ada dalam kita masyarakat majmuk. Tak dapatlah kita nak mengawal sepenuhnya, kan, pakaian-pakaian yang dipakai oleh pengunjung pasar, kan. Melainkanlah kalau di negara-negara yang betul-betul ketat, kan, enforcement dia. Baik. Jadi macam-macam benda yang ada di pasar. Jadi ujian, banyak ujian yang ada. Maka ini atas zikir yang kita boleh lakukan, ya. Mudah-mudahan kita peroleh peluang merebut pahala. Jadi cuba nanti bawa zikir ni, baca sebelum kita masuk. Ketika nak masuk pasar minggu, pasar malam, pasar raya, kedai runcit dan sebagainya, bacalah sekali, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Baik, ini zikir yang boleh kita lakukan sebelum kita masuk ke pasar, ya. Ini adalah panduan yang telah diberikan kepada kita, ya. Baik. Seterusnya pada halaman 157, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Sayyid ini maksudnya penghulu ataupun ketua.
Dalam ungkapan yang lain kita sebut Sayyidul Ayyam. Apa maksud dia? Penghulu segala hari, iaitu apa dia? Hari Jumaat, ya, hari Jumaat. Kalau yang ini Sayyidul Istighfar adalah penghulu bagi istighfar yang boleh kita amalkan. Kalau Sayyidil Mursalin siapa? Penghulu bagi para rasul. Nabi kita lah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah Sayyid, ya, Sayyid yang bermaksud penghulu tuan, ya. Jadi sebagai kita punya pengetahuan, ya, vocabulary kita, Sayyidul Istighfar. Baik. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matik 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta qala sallallahu alaihi wasallam wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-lail wa huwa mu'minun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Masya-Allah, ya. Nabi dah doakan, Nabi dah sebutkan, ya, antara apa yang boleh dilakukan untuk menjadikan kita sebagai ahli syurga. Baik. Hadis ini menyatakan, ya, Nabi SAW menyebutkan, bacalah yang tadi kita sebutkan. Okey, kita cuba nanti kita akan lihat dia punya terjemahan dia. Okey, yang inilah yang dikatakan Sayyidul Istighfar. Nabi beritahu siapa yang membaca istighfar ini pada waktu siang dengan keyakinan. Dia bukannya baca dengan tak berapa yakin, dia baca dengan yakin. Lalu kalau dia meninggal pada hari itu, sebelum malam, maka dia adalah ahli syurga. Dan siapa yang baca pada waktu malam dengan yakin lalu meninggal dunia sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga. Ini apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita, ya. Mereka yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan keyakinan, kalau dia meninggal, insya-Allah dia ahli syurga. Baik. Kita lihat apakah terjemahan ataupun apakah yang dibacakan dalam Sayyidul Istighfar tadi. Baik. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Yang ni kita kena cuba faham supaya apa? Bila kita baca, perasaan itu hadir dan keyakinan itu menapak dalam diri kita, ya. Kita nak ikat, kemas-kemas keyakinan itu, ya. Baik. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Nampak tak? Di situ kita punya pengiktirafan kita. Kita mengaku kekurangan diri kita, ya. Kita berada dalam janji untuk taat kepada Allah berdasarkan sejauh mana kemampuan kita. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan yang pernah aku lakukan. Kita mohon perlindungan dengan Allah daripada keburukan yang pernah kita buat. Baik. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Kita akui bahawa Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, apa 3 nikmat yang paling besar yang kita dapat? 3. Ingat benda ni. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kan kita pernah bincangkan, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang akan masuk syurga terlebih dahulu.
umat Nabi sebelum ini tidak masuk syurga, melainkan terlebih dahulu masuknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat primary yang paling besar, yang sangat besar ya. Dan selanjutnya nikmat-nikmat lain, kalau kita nak hitung memang tak akan mampu. Kesihatan yang kita ada, ketenangan jiwa yang kita ada, semua tu masya-Allah nikmat-nikmat yang datang daripada Allah Taala. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Dan aku mengakui semua dosa yang pernah aku kerjakan. Kita mengaku, okey, dosa yang telah kita lakukan. Faghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau ya Allah. Ya. Baik. Ini adalah Sayyidul Istighfar, dan boleh kita jadikan bacaan pada waktu malam sebelum kita tidur. Jadi Sayyidul Terpikir jugalah, Sayyidul Terpikir juga. Nanti kalau ada peluang nanti mungkin kita boleh susun, kita buat macam checklist sebelum kita tidur. Apa yang kita boleh buat? Antaranya baca surah Al-Mulk, kemudian Sayyidul Istighfar dan seumpamanya. Dan kita tidur dengan memaafkan semua kesalahan orang lain kepada kita. Jadi banyak sebenarnya. Sebelum kita nak tidur tu pun banyak benda yang boleh kita lakukan. Ya, itulah keistimewaan yang ada, yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disyarahkan para ulama kita ya. Umpamanya kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan tentang adab-adab. Daripada kita celik mata sampai kita nak pejam mata balik, semuanya itu ada panduan apa yang kita nak buat secara terperinci. Baik, jadi itulah yang kita boleh rebut nanti. Dan yang ini pun sama juga. Kalau ada buku ni tandalah buat bookmark sikit. Paling tidak pun sekali malam ni kita amalkan baca doa ini, baca Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinan. Baik, mungkin satu lagi insya-Allah sebelum kita menantikan azan fardu Isya yang insya-Allah akan dah masuk dah. Dah masuk ke? Ya? Seminit lagi. Jadi insya-Allah cukup dah setakat itu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang insya-Allah. Pertemuan akan datang ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. Okey, 9 ya. Mungkin 2 kali juga pertemuan akan datang. Kecuali kalau pertemuan akan datang tu kita buat express kan, boleh habis lah minggu depan ataupun next session. Kalau tak kita buat lagi 2 lah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan semua dah khatam nanti 2 kitab dah insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wa hidayah. Insya-Allah kita menantikan azan Isya, sama-sama kita jawab azan dan kita doa di akhir nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.